Okey, kita teruskan lagi dengan perincian kaedah-kaedah pengiraan susut nilai ini. Okey, sekarang cikgu dah tak guna slide dah. Cikgu ikut semua permintaan awak, cikgu ajar guna buku teks. Okey kot? Dengan kaedah baru yang cikgu tunjuk kepada awak semua. Cikgu harap semua okey. Okey, pertama kita pergi kepada kaedah garis lurus. Semua buka buku teks. Okey, kaedah garis lurus ni seperti yang cikgu sebut video sebelum ini, ia adalah boleh dikenali sebagai ansuran tetap ataupun juga boleh dikenali sebagai kaedah atas kos. Okey, dan biasanya susut nilai ni dia akan beri dalam bentuk peratus atau ia boleh bagi dalam bentuk formula. Ini untuk garis lurus saja. Okey, kalau dalam maklumat tambahan awak lihat ada kos. Okey, kos memang diberikan dalam soalan lah, dan ada nilai scrap. Apa itu nilai scrap? Nilai scrap ni adalah nilai sebelum awak jual. Nilai terakhir kos itu sebelum awak jual. Okey, contoh macam ni. Cikgu berikan kenderaan. Katalah kenderaan awak nilai dia 30,000. Awak beli nilai 30,000. Nilai kos dia awak beli 30,000. Awak guna selama 10 tahun. Okey, selepas 10 tahun awak nak jual. Awak nak jual, nilai terakhir dia, katalah nilai terakhir aset ini adalah 1,000. Ni contoh je. Okey, nilai terakhir dia 1,000. Itu adalah nilai scrap. Nilai yang terakhir sebelum awak jual. Mungkin awak jual dengan harga 900, mungkin awak jual dengan harga 2,000. Itu bergantung kepada awak, bergantung kepada bisnes itu, bukan kepada awak, kepada bisnes itu. Jadi itu yang dimaksudkan nilai scrap. Nilai yang terakhir, nilai aset tu yang last sekali sebelum kita nak lupuskan dia ataupun sebelum kita nak jual dia. Okey, ni cikgu padam balik. Kan boleh padam, senang je. Cikgu tak nak nampak terlalu kotor sangat. Kotor lah. Okey, kita pergi balik kepada kaedah garis lurus. Okey, sekiranya ada, cikgu ulang balik, sekiranya dalam maklumat tambahan ada nilai scrap ataupun usia guna, awak guna kaedah formula ini. Boleh? Okey, kita pergi balik kepada kaedah garis lurus sekiranya diberi dalam bentuk peratus. Cara nak kira adalah senang sahaja. Awak ambil berapa persen darab dengan kos itu. Okey, darab dia dengan kos ini. Okey, contoh 11. Ni contoh 11. Okey, kenderaan 65,000. 10% setahun. Susut nilai ni memang diberikan dalam setahun. Bukan sebulan, bukan hari, bukan minggu. Okey, dan menggunakan kaedah atas kos. Okey, so awak darab je lah seperti ini dan awak akan dapat nilai. Ini maksudnya, apa maksud ni? Ini adalah belanja susut nilai. Cikgu tulis kat sini. Ini adalah belanja. Cikgu buat ringkasan. Awak jangan tiru cikgu sebab cikgu tak muat ni. Ini adalah belanja susut nilai kenderaan pada tahun itu. Inilah belanja susut nilai yang awak kena masuk sebagai belanja. Dan satu lagi jangan lupa, awak kena tambah dalam susut nilai. Susut nilai apa? Susut nilai terkumpul. Kena wujudkan juga. Cikgu ulang sekali lagi. Belanja susut nilai, dia debit, dia masuk dalam akaun untung rugi. Susut nilai terkumpul adalah catatan kontrak. Ia akan masuk dalam penyata kedudukan keuangan. Kita tolak dengan susut aset kenderaan ini. Aset bukan semasa. Okey. Boleh. Jadi kita darab je lah kalau garis lurus. Kalau dia kata gunakan kaedah garis lurus ataupun guna kaedah atas kos ataupun guna kaedah ansuran tetap, awak darab sahaja seperti ini. Darab je lah. Okey. Dari segi tempoh masa ni, sebenarnya kalau setahun tak perlulah awak kira macam ni. Tak perlu sebab dia bersamaan dengan satu. Okey. Tempoh masa ni bermaksud sekiranya aset tu, okey, cikgu bagi contoh. Cikgu buat timeline ke awak. Katalah ini bermula pada 1 Januari, ini berakhir pada 31 Disember. Kalau aset itu bermula Januari, berakhir Disember, tak ada masalah. Awak memang boleh guna 10% setahun. Kira terus 10% setahun. Ini sekiranya aset itu dibeli pada bulan April. Kalau bulan April, awak kena mula kira bermula April sehingga Disember lah. Susut nilai tu kena mula dengan bila dia beli. Itu maksudnya dengan tempoh masa. Okey, di sini kalau April
sehingga Disember berapa bulan? Teka berapa bulan? 4. Bulan 4 tu dah kira tau. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9 bulan. Macam tu. Itu maksudnya tempoh masa. Maksudnya kalau awak nak kira susut nilai ini, awak ambil 9 per 12, awak darab dengan 10%, awak darab dengan kos dia lah. Macam tu. Ni contoh sahaja sekiranya diberikan tempoh masa. Okey, boleh setakat ni. Okey, kemudian kita pergi pula kaedah baki berkurangan. Bagaimana nak guna kaedah baki berkurangan? Okey, dia sebenarnya macam ni. Baki berkurangan ni, okey, soalan akan bagi dalam bentuk persen juga. Okey, di mana sebelum awak guna susut nilai persen ni, awak kena tolak dulu dengan susut nilai terkumpul. Sebelum awak darab dengan persen ni, awak tolak dulu. Add cost, tolak cost, tolak dengan susut nilai terkumpul. Tolak dulu, baru darab dengan persen. Okey, contoh di sini. Pada 1 Januari 2016, komputer telah dibeli dengan harga RM6,000. Okey, dan susut nilai dia 10% setahun kaedah baki berkurangan. Okey, boleh faham soalan? Dan tempoh perakaunan dia kata sehingga 31 Disember. Dalam soalan, awak kena tahu bila tempoh perakaunan. Tolong alert dengan tempoh perakaunan. Okey, kemudian dia suruh hitung susut nilai ini pada tahun 2018. Okey, 2016 bermula. Dan dia suruh kira 2018. Okey. 2016 tapi dia nak susut nilai 2018. Bagaimana? Okey, pertama sekali awak kena faham kalau dia nak baki berkurangan, kita tolak dulu. Tolak dulu dengan susut nilai terkumpul. Okey, kita pergi kepada tahun pertama. Tahun pertama boleh 6,000 ni kita tolak dengan susut nilai terkumpul. Betul tak? Okey, tapi tahun pertama dia baru beli. Bila baru beli, susut nilai terkumpul tak wujud lagi. Sebab susut nilai terkumpul kan dia wujud. Kita kira setahun, kita akan bawa ke tahun depan. Dia akan berkumpul-kumpul. Jadi pada tahun 2016 ni adalah tahun kita beli. Bila tahun beli, susut nilai terkumpul tak wujud lagi. Bila akan wujud susut nilai terkumpul ni? Tahun depan. Tahun depan akan ada susut nilai terkumpul yang lama. Yang tahun 2016. 2017 akan ada yang lama punya. Okey, nanti cikgu tunjuk di sini. Okey, 2016 nampak tak kosong? Kenapa? Sebab memang tidak ada susut nilai lagi. Okey, 12 per 12 ni tak apa. Awak dalam pengiraan tak perlu awak nak tulis 12 per 12 ni kalau ia cukup setahun. Kalau cukup setahun tak perlulah awak nak tulis 12 per 12. Okey. So jawapan dia adalah 600. Okey. Belanja susut nilai pada tahun 2016 adalah 600. Okey. Jangan lupa yang ni masuk dalam akaun untung rugi. Dan kemudian satu lagi kita masuk dalam penyata kedudukan keuangan, kita tulis susut nilai terkumpul 600. Okey, boleh? Alright. Pada tahun 2017 ini, ia akan 2017 soalan dia kos berapa kos? Kos 6,000, masih sama. Okey, kita guna prinsip kos masih sama. Satu lagi, ada tak susut nilai terkumpul pada tahun 2017? Ada. So berapa susut nilai terkumpul 2017? 600. Dari mana datang 600 ni? Daripada 2016. Sebab tu kalau awak lihat pada tahun 2017 nampak dia boleh tolak. Dia tolak lah sebab apa? Dia daripada tahun 2016. Tolak dulu, awak akan dapat nilai belanja susut nilai 540. Okey, 540 ni nanti masuk dalam akaun untung rugi sebagai belanja. Satu lagi, penyata kedudukan keuangan di mana sebelum ni dah ada 600, kumpul lagi lah. Kumpul lagi 4540. Boleh setakat ni. Okey, kita pergi 2018.
Konsep yang sama, kaedah yang sama bagi berkurangan, tolak dengan susut nilai terkumpul. Nampak? Susut nilai terkumpul 2018 nampak? Dia bertambah. Dia bertambah lah. Kita kumpul. Jadi kita tolak, awak akan dapat nilai 486. Jadi 486 ni adalah awak masuk dalam akaun untung rugi sebagai belanja, dan penyata kedudukan keuangan ni bagaimana awak nak buat? Kumpul lagi lah. 600 tambah 540 berapa? Berapa? 600 tambah 540. 1140. Tambahlah lagi dengan berapa susut nilai yang awak kira pada tahun 2018. 486. Kumpul lah lagi. Kalau awak lihat video cikgu yang sebelum ni, memang cikgu cerita tentang susut nilai terkumpul ni. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita pergi kepada kaedah penilaian semula. Okey, kaedah penilaian semula ni jarang diuji. Tapi kena tahu juga sebab kadang-kadang pun diuji. Okey, apa formula apa cara untuk kita kira kaedah penilaian semula ni? Senang je. Okey, pertama sekali adalah kita kena tahu baki awal dia berapa. Kalau ada beli, kita tambah dulu kalau ada beli baru pada tahun itu, tahun semasa yang kita nak kira. Dan kalau ada baki akhir, kita tolak dengan baki akhir. Itu je. Okey, contoh 13 awak lihat. Pada tahun 2016, alatan kilang dia 1,800. Okey, dan dia ada beli baru. Berapa beli baru? 2,400. So, tempoh perakaunan berakhir 31 Disember 2016 dan akhir dia adalah 2008. Jadi, awak boleh lihat penyelesaian di sini. Okey, 2004 tambah dulu. Lepas tu tolak 2008, dapatlah susut nilai. Sekiranya soalan dia beri macam ni, awak jangan gelabah pula. Mana persen ni tak bagi pula peratus ni, mana peratus ni, mana peratus. Awak pula gelabah. Okey, jangan gelabah. Awak tengok kepada bentuk soalan. Okey, soalan kebat ni dia akan uji macam-macam. Kadang-kadang soalan kebat ni dia tak akan keluar kebiasaan awak buat latihan. Dia tak akan keluar macam tu. Dia akan keluar luar biasa daripada latihan. Contoh, awak biasa buat kenderaan guna susut nilai persen, kaedah persen. Tiba-tiba dia menggunakan kaedah penilaian semula. Awak jangan gelabah pula. Awak betul-betul fokus kepada soalan. Awak lihat, dia tak ada persen. Tiba-tiba dia bagi nilai beli baru pula. Dia bagi akhir dia. Awak kena guna kaedah penilaian semula lah. Kan kita ada 3 kaedah pengiraan. Okey? Boleh? Jangan terlalu, orang kata apa, kalau cikgu sebut ni, jangan terlalu gelabah sangat lah. Kalut sangat. Baca soalan dengan teliti. Okey? So, contoh 13 ni, susut nilai alatan kilang ni adalah 2,400. Sorry. Susut nilai, belanja susut nilai ini adalah 1,400. Masuk dalam belanja. Salah pula cikgu tulis. Okey. Awak masuk sebagai dalam akaun untung rugi dalam kategori belanja. Satu lagi masuk dalam penyata kedudukan keuangan. Okey. Iaitu susut nilai terkumpul. Macam tu. Okey, boleh. Okey, jangan lupa subscribe, like dan share.